Berbakti kepada tanah pasti ada pulangannya. Bagi petani dan peladang, mereka mengharapkan tanah sentiasa subur agar biji benih yang ditanam mendatangkan hasil yang lumayan. Penggunaan baja kimia untuk tempoh yang terlalu panjang dikatakan dapat mematikan tanah sekaligus mengakibatkan tanaman tidak lagi subur. Penyelesaiannya ialah dengan pengenalan bokashi, iaitu sejenis baja organik yang luar biasa. Harganya jauh lebih murah dan mesra alam. Industri baja organik itu juga dikatakan mempunyai masa hadapan yang cukup cerah kepada pengusahanya. Kita saksikan laporan ini. Bokashi bukan sekadar baja biasa. Itulah jaminan Syed Ahmad Nahar, Syed Muhammad Harif. Berusia 26 tahun, dia mengambil jalan berbeza daripada rakan-rakan yang memiliki sijil kemahiran dalam bidang automotif sepertinya. Latihan vokasional yang ditimbanya di Giat Mara digunakan untuk mempertingkatkan daya pengeluaran kilang baja bokashi yang diusahakan bersama bapanya. Okay, kalau kita tengok semua mesin-mesin ni, ini direka sendirilah untuk keperluan kilang ni. Saya buat sendiri, saya tahu berapa yang saya nak, saya akan buat mengikut kuantiti sehari nak berapa. Ada 5 mesin saya buat sendiri. Dia datang macam kesusahan tu kan, kita berfikir macam mana nak buat. Saya mula dulu kisar dengan satu blender cili yang kecil tu, sehari boleh 13 kilo. Sekarang dengan mesin yang saya buat ni, sehari boleh hasilkan 4 tan. Kilangnya mengeluarkan bokashi, sejenis baja organik yang memberi kesan luar biasa kepada tanaman. Apabila baja ini digunakan, amat jelas perbezaan daripada baja-baja yang lain. Setelah kita menabur baja ini lebih kurang dalam 45 hari, kita telah menyukat batang-batang pokok. Di Felda Palung 7, Gemas Negeri Sembilan, para pengguna bokashi mendapati tanaman mereka membesar begitu cepat dan memberi hasil berganda berbanding sebelumnya. Dalam masa sebulan setengah, sudah naik 1 inci. Daripada 14 inci, hari ini jelas 15 inci pembesarannya. Daun dia macam mana? Perbezaan daun. Dulu daunnya tak begitu hijau. Hari ini kita boleh lihat daunnya hijau pekat. Pertama sekali dia memang buahnya nampak macam besar, kemudian berat. Yang kedua dia padat dekat pokok. Kita boleh tengok kat pokok macam mana pokok buah dia rapat. Boleh katakan setiap tandan yang ada tu dia ada buah dia. Kecil dengan besar je lah perbezaan dia. Ni, okey, ini merupakan bokashi yang telah diperam selama 14 hari. Kemudian dia mengalami proses penjemuran. Jadi di dalam bokashi ini mengandungi tinja, kemudian skam bakar, skam padi bakar dan juga dedak. Proses yang terbaik untuk menjadikan dia sebagai baja ialah mestilah 2 unsur dari tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan dicampurkan. Mendapatkan bahan asas untuk pembuatan bokashi tidak susah. Tinja ternakan sama ada ayam atau kambing mudah diperolehi tanpa kos yang besar. Sejak 3 tahun lalu, hampir setiap minggu Syed Ahmad Nahar dan pekerja-pekerjanya akan berkunjung ke ladang-ladang ternakan berhampiran kilang mengutip tinja untuk dibuat baja. Kedatangan mereka sememangnya dinanti-nantikan oleh pemilik-pemilik ladang yang mahu melupuskan bahan buangan di bawah kandang ternakan masing-masing. Bapanya, Syed Muhammad Harif, juga ringan tulang. Dia telah mengajar anaknya bahawa untuk berjaya, jangan terlalu memilih kerja.
meyakinkan bahawa kilang baja mereka mampu memberi pulangan. Baja bokashi, nama bokashi itu sendiri datang daripada perkataan Jepun yang bermaksud bahan-bahan organik yang kita fermentasi atau kita peram dalam bahasa biasanya. Jadi bokashi ini berbeza dengan baja-baja organik lain ialah kerana dia mengalami proses pemeraman dalam 2 minggu. Dalam proses pemeraman ni mikrob akan bertindak di dalam baja ini, ya. Jadi mikrob-mikrob yang jahat yang tidak mempunyai guna kepada pokok, dia akan dikawal, ya, dengan mikrob-mikrob yang berguna, yang baik untuk pokok. Selepas 4 bulan penggunaannya, pohon-pohon kelapa sawit Rahmat kini berbuah lebat. Saya perhatikanlah perbezaan dia tu, macam bulan 1, bulan 2, beza sangatlah. Pasal bulan 1 dengan bulan 2, penghasilan dia baru 2 tan lebih. 2 tan lebih. Bulan 1 2 tan lebih, bulan 2 pun 2 tan lebih, bulan 3 dapatlah 3 tan lebih. Tapi bulan 4 tu dekat 10 tan, 9 tan lebih. Bulan Ini kira di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Saya pun tak terfikirlah, sejak gunakan baju Bokasi ni, saya sangkakan cuba je baju Bokasi ni, tengok apa dia punya perbezaan dia. Tapi alhamdulillah, sejak saya gunakan ni nampaknya ketara sangatlah. Sampai saya cerita dengan orang, kawan-kawan saya yang peneroka-peneroka yang buat sendirilah. Dia orang tak percaya, dia orang tak yakin. 1 tan tinja haiwan ternakan mampu menghasilkan 2 tan bokashi setelah dicampur bahan asas lain iaitu dedak, sekam padi bakar dan kumpulan mikrob berfaedah untuk tanaman. Melihat potensi perniagaan syarikat yang terus berkembang, tidak mustahil satu hari nanti Syed Ahmad Nahar perlu membina mesin yang lebih besar daripada yang telah sedia ada di kilangnya ini. Seperti tinja ternakan, sekam padi bakar juga senang dicari. Gabungan 2 unsur tumbuhan dan 1 unsur haiwan semuanya digaul sebati bersama air yang mengandungi mikroorganisma yang menjadi ejen pengubah. Campuran ini akan mengalami proses penapaian selama 2 minggu sebelum terhasilnya bokashi yang kaya dengan pelbagai unsur nutrien yang diperlukan tanaman. Penggunaan baja bokashi mampu memberikan hasil yang optimum kepada petani dan peladang. Salah satu pilihan baja organik berkualiti tinggi pada kos yang amat rendah. Berbanding dengan baju kimia, kajian menunjukkan tiada kesan keracunan pada tanah atau tanaman. Ini membantu memelihara alam sekitar dan memanjangkan kelangsungan hayat tanah untuk pertanian. Proses pemeraman kini bermula. Kita memeram, tujuan dia supaya mikrob itu akan membiak, menguasai keseluruhan media ni. Sebab kita gunakan tek ayam dan tek kambing pada asalnya. Jadi tek ayam atau tek kambing sendiri mempunyai mikrob dia yang tersendiri. Ada mikrob jahat dan juga ada mikrob baik. Jadi kita perlu hapuskan mikrob jahat tu. Jadi untuk menghapuskan mikrob jahat, kita perlu peram dia. Jadi dalam tempoh itu mikrob yang baik dia akan membiak. Selepas 2 minggu diperap, baja yang sudah dikeringkan kini bersedia untuk dibungkus. Ia perlu diayak agar tidak berketul.
Hasil yang halus akan mudah tersebar dan mampu diserap tanah dengan baik. Ketika bermula dengan mesin pengisar cili 3 tahun lalu, Syed Muhammad Harith tidak menjangka hari ini perusahaan yang dikongsi bersama anaknya itu kini mampu membekalkan bertantan bokashi saban bulan. Melalui Jabatan Pertanian Malaysia telah mengadakan kempen secara besar-besaran penggunaan bokashi ini pada tahun 2008 dan 2009, di mana di waktu itu saya mula belajar dan terus membuat bokashi ini sebagai satu industri untuk kita cari makan. Sebatang pokok kelapa sawit memerlukan kira-kira setengah kilogram bokashi untuk tempoh 4 bulan. Dengan pelaburan hanya 95 sen sepokok selama tempoh itu, pulangannya amat berbaloi. Sebelum ni saya beli baja kimia. Beli daripada baja kimia daripada Kota Tinggi. Tapi saya tak tahulah apa jenis baja tu, saya sabur je main suka. Orang cakap ini yang paling baik, saya pun try juga. Tapi nampaknya, iyalah, yang sudah-sudah tak ada bokashi, kata orang tak ada rotan, akar pun berguna juga. Jadi saya pakailah itu. Tapi sejak pakai bokashi ni, saya ingat tak beli lagi lah baja tu. Pertama, baja tu mahal. Yang keduanya, bila saya dah gunakan bokashi ni rasa saya baja yang paling murah. Paling murah dan paling baik. Sebab saya dah cuba. Jadi saya dah cuba, bukan setakat ini je, saya cuba pada pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah-buahan tahun. Memang nampak alhamdulillah lah. Memang saya rasa memang paling baik lah. Tiada yang lebih menggembirakan hati seorang peladang selain melihat tanamannya membuahkan hasil yang lumayan. Begitu juga bagi pengusaha bokashi. Ternyata baja mereka bukan sekadar baja biasa. Bila sahabat ini, lama orang tetap ambil gambar dengan saya.